Apa khabar semua para penonton Malam Seram di Pagi Hari? Malam ni ataupun pagi ni lah yang sedang menonton di pagi ni, kita membawa anda berjalan pada waktu malam, dan ini atas permintaan ramai yang suka kita bersia-sia tunjukkan kawasan di Singapura sambil bercerita. Ini adalah episod yang ketiga kami ajak anda ke luar dari studio kami. Sebab pertama adalah di USS dan kedua adalah kemarin kami ajak anda ronda-ronda Lim Chu Kang, di kawasan Lim Chu Kang. Jadi kami dah beritahu awak pada minggu lepas bahawa hari Khamis ni kami ada rancangan istimewa yang kami nak kongsi, iaitu untuk kami rakamkan lebih awal lagi pada sebelah malam kali ini. Sebab kemarin bila kita ajak awak ronda di kawasan Lim Chu Kang tu, ramai yang kata buat malam lah lebih seram lagi. So okeylah, kita buat special malam seram di pagi hari tapi sebelah malam. Kali ini Casey akan recommend kita ke mana, Casey? Kita dalam perjalanan nak pergi ke Old Upper Thomson Road. Saya ni bila saya dengar pasal Thomson ni, saya keliru tau. Saya akan teringat bahawa ia adalah laluan di sekitar Caldecott. Dia panjang jalan dia. Yang tu Thomson Road. Kemudian ada Upper Thomson Road, dan kemudian ada Old Upper Thomson Road. Jadi ada Upper Thomson Road. Yang ini adalah Old Upper Thomson Road. Jadi dekat Caldecott tu daerah tu dipanggil Thomson Road. Saya rasa kan kalau kawan-kawan kami di di luar negara yang mungkin dari Malaysia atau kawan-kawan Singapura yang dah lama bermastautin di luar negara kan, yang dah lama tak kembali ke Singapura. Sebenarnya kalau kat Singapura ni, kalau awak tak kembali ke sini consistently untuk 2 tahun berturut-turut, 3 tahun, apatah lagi 4-5 tahun kan, awak akan mudah sesat sebab jalan raya kat sini. Ni kita sampai di kawasan ni, apa namanya? Ini adalah dipanggil Punggol Marina. Ni Punggol Marina, Casey. Marina, ya. So, dan sebelah kanan ni adalah dormitory, yang mana dulu antara kes terbesar COVID-19 kat sebelah kanan ni. Kelompok. Ya, kelompok. Ya. Jadi but right now there's no more clusters atau kelompok. Dan sekarang ini kita berada di Seletar West Link. Okey. Kita nak masuk ke iaitu Seletar Dam. Yang mana Seletar Dam ni ada kawasan reservoir Seletar, dengan sebelah kanan tu adalah laut. Dan kawasan ni, Seletar West Link ni, dulu jalan dia sunyi, tak ramai orang tahu. Dia belum ada lane macam gini banyak lah. Nak sebelah dalam lagi tu, situ memang tempat dia sunyi, sepi. Sini tapi sekarang ni atas lagi sikit. Tapi sekarang mungkin ni sekarang pun dia tak lewat sangat tau. Sekarang adalah waktu orang yang mungkin baru pulang dari makan malam. Ya, betul. Sebab kita belum keluar begitu lewat sangat. Jadi sebab tu kalau awak nampak jalan raya ni, dia dah mula untuk lengang, tapi dia masih lagi agak terang. Tapi actually kita kat Singapura ni kan, kita very blessed lah, kita beruntung lewat macam mana pun 2-3 pagi balik pun jalan raya akan nampak tetap terang. Ya, awak tengok ni sekarang kalau kita boleh tunjukkan kamera sepenuhnya kat depan ni, jalan raya sepanjang-panjang, lampu semua kita dah tukar di Singapura ni. Lampu yang warna malap, yang oranye tu, jingga tu, dah tukarkan kepada daylight. Jadi lampu ni dikatakan lebih tahan lama dan lebih energy saving. Lampu oranye tu dah lah suspicious. Dia macam jeng. Macam dia nak balik lewat ke, balik 2-3 pagi lagi ke ini laluan Seletar West Link yang anda lihat ni, dia agak sunyi, sepi. Bayangkan kalau anda dekat sini seorang-seorang, kiri kanan semak samun. Dan kalau anda berbasikal sini seorang-seorang. Berarti tadi ada orang berbasikal, tak nampak tak tadi? Tak ada. Seorang, nampak seorang. Saya sebab kalau kat Singapura ni kita dah ramai yang mungkin ada side hustle, jadi penghantar makanan Grab, Deliveroo, Foodpanda kan. Jadi mungkin itu adalah antara laluan mereka nak pintas untuk ke estate perumahan tertentu. Tapi di sini dah tak lagi ada estate perumahan kan, sebab kita dah ni consider apa di Sengkang Way Ini laluan jalan biasalah. Ini Seletar Way dia panggil. Seletar Way dekat sini. Bila tamat Seletar Way, manakah laluannya? Kita akan Seletar Way menuju ke Seletar West Link. Kemudian kalau kat depan tu belok kanan, kita memang nak belok kanan. Nak menuju ke Seletar Dam. Kemudian kita akan lepas Selento, kita akan masuk Thomson Road. Kemudian kita akan masuk ke Old Upper Thomson Road. Kalau Casey malam ni dia recommend nak pergi Old Upper Thomson Road. Ini recommendation adalah daripada Encik
Cik Apizo. Oh, Betul, Apizo. pergi lah dekat tu Thomson Road. Cakap saya tadi, tak ya juga. Okey, kita nak tunjuk awak siapakah Apizo yang dimasukkan. Ya. Kejap. Hari ni kita ada 2 kru macam biasa. Kita tunjuk Apizo sekarang ni. Fokus. Apizo sedang sebentar ya. Apizo sedang memandu. Apizo, apakah komen Apizo tentang Old Upper Thomson Road? Apakah pengalaman Apizo yang peribadi mungkin? Tak ada pengalaman. Tak ada pengalaman Okey, change kamera ke depan road. Ke depan road dan kita nak perkenalkan Miss Producer kita, Zika O. Okay, kita nak perkenalkan kita punya Miss Producer, Zika O. Wave to the camera sikit, Zika O. Oh, Zika O dia pemalu ya. Dia tukar kamera. Tukar kamera, okey. Baik, so kita dah kawasan Seletar West. Dan Link sini Seletar Way lah. Seletar Way, okey. Seletar Way. So Casey, tadi kita go offline tadi Casey cakap di Seletar Upper Thomson Road ni ada pokok-pokok yang dekat sana ada satu pokok. Pokok dia macam pokok beringin. Yang ada macam terjuntai-juntai. Macam banyan tree lah. Macam banyan tree gitu. Jadi apakah cerita pasal pokok tu? Kita kalau boleh ni Casey, sebab saya ni orang baru dalam ekspedisi ni Casey kalau boleh jangan ceritakan cerita seram tu di depan pokok tu. Jangan cakap pasal orang tu depan orang tu. Kita cakap pasal orang tu belakang orang tu. Okey, boleh. Perumpamaannya. Jadi pokok yang kita bakal lalu kejap lagi ni, apakah cerita seram tentang pokok tersebut? Okey, cerita seram tentang pokok ni ada banyak genre, banyak kategori kisah-kisah. Antaranya ada yang pernah tumpang seorang makcik. Dia kata makcik ni boleh tumpang tak, makcik tinggal dalam. So orang ni tumpang dengan makcik ni. Dia drive. Dalam apa Thomson? Upper Thomson Road. Dalam pokok-pokok tu. So orang ni pun tak tahu jalan tu. Pasal dia mungkin dia tak pernah masuk. Dan jalan tu memang kalau awak tak ada urusan kat dalam, awak takkan masuk. Awak jalan luar. Sebab dalam tu tak silap ada tempat macam, saya rasa NEA ni tempat. Jadi dia tumpang dengan makcik ni. Dia drive, dia kata makcik berhenti mana? Kejap nanti makcik tunjukkan sampai dekat satu depan pokok besar ni. Sini boleh berhenti. Makcik kata. Lelaki ni macam dia dah takut lah. Takkan nak tanya makcik kenapa tengok sini. Kan kalau makcik nak panjat ke? Tak adalah. Kalau dia tanya makcik tinggal sini ke? Jangan tanya. Jangan tanya kalau cakap. Cerita. Okey, jangan bawa cerita muka kita studio boleh buat. Aku tinggal sini kan. Mesti takut pun member. Sorry. Aku tiba-tiba aku seram sendiri. Lepas tu? Mesti member takut pun. So dia tak tahu, dia diam je. Dia diam. Makcik ni pun buka pintu. Dia kata terima kasih nak. Tutup pintu. Jalan. Laki ni drive. Bila drive, laki ni toleh. Makcik ni tengah jalan dan menuju ke arah dekat semak-semak tepi pokok yang benda ni yang kita nak pergi ni. Tapi Allahualam lah, tak tahu ceritanya betul tidak. Dan ada beberapa kisah yang pernah nampak tengah drive malam-malam saja nak adventure kawasan tu. So dulu kawasan tu dulu Singapura sebenarnya sebelum ada F1 night race, F1 dulu dianjurkan kat Singapura. Dan Old Upper Thomson Road tu dulu, Old Upper Thomson Road tu, jalan tu adalah salah satu jalan sirkuit untuk F1 Singapura pada tahun, saya rasa lama lah, 70-an. Betul, dah bawa basikal. Singapura punya Grand Prix lah dekat Singapura dulu. Grand Prix. So dekat situ juga ada kemalangan yang mana ada pasangan suami isteri yang dah berusia pernah mati kena langgar masuk Surat Khabar. Ini legit, ni fact, pernah masuk Surat Khabar. Ada juga budak lelaki ni dengan kawan-kawan tengah memandu, kereta terbabas mati di kawasan sama juga. Dan dekat situ Old Upper Thomson Road ni dia ada satu seleko ni dia panggil The Devil's Bend. Kenapa Banyak kemalangan yang berlaku kat situ. Seleko dia tajam lah. Bila cakap The Devil's Bend, Apizo tu nampak. Dia macam pernah masuk tu Devil's Bend. Dia pernah naik motor scrap. Jadi inilah kawasan kita nak pergi yang banyak kemalangan. Jadi kata orang kemalangan tu ada kaitan dengan pokok kat sini lah. Tapi ni semua adalah kepercayaan ataupun individu lah. Kita cuma kita pun tak nak cakap ini betul ni. Kita cuma nak bawa anda tempat yang dikatakan, diceritakan. Ni adalah kirakan urban tales betul. Cerita-cerita macam urban legend lah. Urban legend ya. Cerita-cerita yang orang kongsi. Dia kongsi dengan dia kongsi dengan kawan, dia kongsi dengan kawan dan sampai ke telinga awak. Jadi, dan sekarang Fiza nak baca cerita yang pertama. Saya? Ya. Ini kisah daripada orang Sabahan. Orang Sabah, apa khabar? Katanya, hello Casey. Nama saya Eldon. First of all, minta maaf sedikit kalau bahasa Melayu saya tak berapa perfect. Sebab saya ni dari Sabah, orang Malaysia. Maklumlah, aksen Sabahan ni ada keras sikit.
Actually okay kot. I suka kalau orang-orang yang ada accent berbeza-beza. Sebab menunjukkan kita ada dari latar belakang berbeza, ada ethnicity berbeza, and it makes semua unik kan. Kalau semua dengan sama je kan bosan. Jadi kata Eldon ni, anyway di sini saya mau cerita. Oh, dia tak kat saya tau, dia kat Sa. Sa mau cerita, ceritakan pengalaman Sa sendiri. Saya cakap macam dia lah. Sa boleh. Konon lah, tak tahu Sa sendiri. Berseorangan. Baru interview Alif Aziz punya isteri. Terpengaruh Sabahan dia. Ya. Tapi Bella tak dengar tak dari Sabahan? Saya tak pernah bercakap dengan dia. Okay. Anyway, di sini saya mau bercerita tentang pengalaman saya sendiri berseorangan di apartmen keluarga saya dulu. Yang cerita ini happen almost 10 years ago. Jadi ini berlaku 10 tahun lepas, dikirakan di rumah keluarga dia lah. Jadi cerita ni sedikit, cerita ni adalah tentang rumah kita dulu dan kami sekeluarga pernah sewa rumah apartmen di area di kawasan Penampang. Penampang. Dia macam gabungan nama tu penampak dengan penampakan, jadi Penampang. Nama apartmen dirahsiakan. Kena edit lah. Okey, sekejap. Lain kali kalau awak nak rahsiakan nama tempat tu, awak cakap rahsia dekat depan. Dia macam gini tau. Dia punya kadang-kadang email ni macam gini. Dia ceritakan pasal anak bini dia semua tingkat berapa. Bawah sekali, tolong rahsia. Itu patut di bahagian atas. Kan? Bahagian dia atas. Macam dia dah cerita hujah-hujah panjang. Kadang-kadang kita ni, kita baca, kita cuma macam browse sekilas, through tau. Sekilas. Macam zzz, okay. Tak baca in detail. Tak. Bawah detail dia, tolong jangan sebut nama gini-gini. Kenapa tak cakap siang-siang? Dah, okay, dah kita dah edit. Okay, jadi awak... Oh, frozen lah. Cuba lagi. Okay, tak apa. Fiza cerita, sambung. Okay. Jadi cerita dia ni tentang apartmen yang disewakan, di apartmen yang dirahsiakan ni. Sebab waktu tu kami belum lagi mampu untuk beli rumah sendiri. Sebab kita ni baru berhijrah dari Sandakan, ya, bagi lagi aku cakap bolehlah pergi Penampang, kampung halaman dia. Selepas saya dan juga dua orang abang saya tamat tingkatan 5. Dan bekerja dan juga study di sini. Jadi kedua ibu ayah juga adik bongsu kami, our little sister ni, masih lagi di Sandakan. Jadi basically kita 3 adik-beradik lelaki sahaja yang menetap di Penampang. Jadi rumah apartmen kami ni terletak berhadapan dengan kuburan orang-orang Kristian dulu yang majoritinya meninggal era 1920-an hingga 1950-an. Jadi selama 3 tahun tu kita sewa apartmen, banyak benda yang terjadi. Kebanyakannya kita akan dengar bunyi dari tingkat atas, ada bunyi guli lah, benda yang diherit lah tengah-tengah malam tu, bunyi orang tengah berlari. Tapi yang peliknya tu, bunyi bising tu, bunyi macam orang berlari ke, bunyi orang sirit kerusi, sirit perabot ke apa, kita takkan dengar waktu sebelah pagi ke petang. Hanya waktu malam je kita akan dengar. Dan apa yang lebih lagi aneh adalah, tahu tak Casey, bahawa tempat kita tinggal tu, the upper apartment tu sebenarnya tak pernah ada orang tinggal dekat sana. Sebab kita sendiri, lepas lama-kelamaan, kita sendiri pergi naik atas. Kita sendiri pergi check, pergi periksa. Jadi bunyi tu akan kita dengar lebih kurang 3 hingga 4 kali seminggu, waktu malam. Sampailah kita dah terbiasa, kita dah macam mula lali lah. Suka hati kau lah, nak bunyi malam ke, bunyi guli ke, nak bunyi berlari ke, bunyi kerusi ke, apa ke, dah lah, suka hati lah. Dah terbiasa dah. Dan bukan tu saja, abang saya pun pernah terdengar ada suara perempuan yang datang dari bahagian dapur kami. Seolah-olah orang tu sedang marah seseorang yang lain. Dan kadang-kadang Casey lagi menyeramkan, bunyi orang menangis. Dan kita pernah juga terdengar bunyi tertawa.
semua terjadi hanya pada lewat malam. Lebih kurang selepas 11 malam, 2-3 pagi, 4 pagi mungkin. Dan sampai hari ini, itulah yang menjadi misteri untuk kita adik-beradik. Saya kadang-kadang ni pun terdengar juga, tapi saya pun buat dono je lah. Tak nak fikir banyak, tak nak fikir terlalu mendalam sangat. Sampai tahu saya akan husnuzon lah. Saya akan fikir, alah mungkin bunyi jiran sebelah, alah agaknya perempuan tu dekat mana ni lah, apalah. Sebab saya tak nak fikir bahawa itu adalah gangguan yang personal terhadap saya. Oh ya Casey, peristiwa di mana saya kena ganggu tu, saya pernah ingat benar sekali. Sebab itu membuat saya takut sampai ke hari ini. Dan kalau boleh, saya tak nak ingat semula apakah yang pernah terjadi pada saya. Masa tu saya berada di ruang tamu, sorang-sorang. Sebab kedua-dua abang saya keluar waktu tu sebab mereka diundang untuk majlis perkahwinan kawan mereka. Jadi mereka keluar sampai lewat malam. Dan saya ingat lagi, saya tengah baring kat sofa. Dan waktu tu dah lewatlah juga lebih 10 malam. Dan sofa kami tu membelakangkan pintu bilik abang saya. So at that time, saya sedang video call lah dengan girlfriend. Tengah berbual. Tengah rancak berbual ni, tiba-tiba je girlfriend saya cakap, bilang Ken lah, suruh Ken, jangan main-main lagi di belakang awak tu. Saya nampak tu dia menyorok belakang pintu, curik-curik tengok kita video call. Cakap dengan Ken, janganlah, stop sudah. Casey, saya tak terkata, speechless Casey. Ni apa ni? Apa yang Ken kat rumah? Ken kan kat luar, pergi majlis kawan dia. So, saya terfikir, agaknya mungkin girlfriend aku ni nak sengaja takut-takutkan aku ni. Lalu saya pun reply, mana ada. Ken, dua-dua tu semua dah pergi keluar, pergi attend wedding ni. Dan girlfriend saya kata, berkeras, dia kata, sumpah, tu kan abang you. Abang you tu Ken sedang menyorok belakang pintu, mengintai kita dua ni. Dan masa tu bulu roma meremang Casey. Saya cuba untuk memberanikan diri saya. Saya toleh belakang dan saya sendiri bangun dari sofa. Saya berdiri di sofa. Dan saya sorry awak I baca ni I takut sendiri awak. Asal Jadi waktu tu siapa ni pengirimnya ni, Eldon kan, dengan video call girlfriend kan, dia beranikan diri. Dia kata, mana ada orang, kan dah keluar, dua-dua my brothers dah keluar. So Eldon dengan jadi Eldon berdiri kat sofa tu. Sekejap Tepi. Awak tak ada kita macam itu dia bergerak. Betul-betul tepi ni. Awak balik tak ada. Ada yang square. Tak. Awak tak ada kita macam kerusi dia bergerak tau. Sekejap Okey. Okey. Better? Okay, better. Okey. Jadi bila girlfriend kata apa tadi cakap Sorry. So bila girlfriend kata tu Ken lah tu kat belakang tu mengintai kita dua orang. So waktu tu juga saya dah meremang dan saya cuba untuk beranikan diri saya. Saya berdiri kat sofa tu, saya toleh kat belakang. Tapi belum sempat saya nak berdiri tu, video call tiba-tiba network hilang. Bam! Video froze, lagging. Tak cukup tu, tiba-tiba elektrik lampu dalam rumah lemah. Jadi weak, dia macam flicker. Lampu yang okey tu tiba-tiba berkelip-kelip. Jadi gelap, jadi malap. Kipas siling pun saya akan ingat sampai bila-bila. Kipas saya yang berputar cepat tu tiba-tiba pelan je berputar. Seluruh rumah elektrik was weak. And at that moment, saya baru sedar bahawa this thing, benda ni, dia betul-betul dia nak saya tahu yang dia ni ada dalam rumah. Sebab selama ni saya dengan abang saya buat bodoh aja. Bunyi
bunyilah bising, bunyilah kerusi, bunyilah apa, kita buat bodoh je. Bunyi orang menangis ke, orang ketawa ke, kita tak pernah nak ganggu, nak kacau. Tapi kali ni bila saya seorang kat rumah, dia seolah-olah nak saya tahu yang dia memang ada dalam rumah kita. Saya mengaku memang saya ketakutan. Sebab lepas tu saya terus angkat kaki keluar rumah tu. Tak tengok belakang pun. Tak sempat nak menoleh untuk tengok apakah benda tu yang cuba untuk menyamar macam abang saya. Saya turun tangga, saya tunggu, saya ingat lagi, saya tunggu dekat parking lot tu selama 3 jam sampai abang saya balik rumah. Dan waktu menunggu tu, saya sedar rumah-rumah lain semua okey saja elektrik mereka. Tak malap, tak berkelip. Cuma rumah saya je, saya nampak. Dari mana saya berada, saya nampak rumah saya, lampu dia berkelip-kelip. Macam seolah-olah tiba-tiba elektrik jadi weak. Jadi setelah abang sampai, kami naik ke rumah. Waktu tu elektrik kami dah kembali normal. Dan saya pun ceritakan hal yang terjadi tadi. Lepas tu, saya ambil secubit garam di jari. Saya suruh abang saya Ken untuk jilat. Sebab dari kepercayaan adat kadazan dusun, jika ada hantu tu menyamar seorang yang kita kenal, kita mesti ambil garam dan suruh dijilat. Jika tidak, hal yang tidak diingini berkemungkinan besar akan terjadi dengan hantu yang nak menyamar jadi orang yang kita kenal. Dan cara ni kita panggil sebagai sogit dalam bahasa kadazan dusun, iaitu SOGIT, sogit. Jadi kawan-kawan yang mungkin dari Sabah mungkin dapat kongsi dengan kami tentang amalan sogit ni. So malam tu kami tiga adik-beradik lelaki tidur sebilik. Barulah aman. Kita tidur sebilik, saya tak nak tidur seorang-seorang ni. Lepas kejadian tadi tu, saya tak nak tidur seorang. Saya abang saya tidur sebilik. Keesokan harinya abang saya jemput seorang paderi untuk buat upacara doa dan ada house blessing dengan holy water sebab kita ikut cara agama orang Katolik. Dan selesai habis upacara tu, rumah kami mula aman. Suara perempuan yang menyamar tu dah tak ada lagi. Tapi suara pelik dari tingkat atas, macam bunyi guli lah, barang diheret lah, orang berlari lah, masih boleh kedengaran hampir setiap malam. Sampailah kami miliki rumah baru dan berpindah keluar dari rumah tu. Dan itulah aja pengalaman saya, Casey. Kalau ada pengalaman, ada masa lagi, saya nak ceritakan pula kisah tentang adik perempuan saya yang ada third eye dan peristiwa-peristiwa yang dia alami di rumah sandakan kami semenjak kami 3 beradik lelaki berhijrah ke Panampang. Maaf kalau ayat saya tak tersusun, Casey, dan terkasar bahasa. Salam seram, Casey, dari Eldon. Eldon, terima kasih, dan saya pasti Casey pun nak dengar apakah sambungan cerita awak tentang adik perempuan awak, sebab kisah yang awak kongsi ni tentang rumah awak dengan rumah sewa awak dengan abang-abang anda memang sangat menarik. Saya rasa kalau saya awak pun, saya tak tahulah apa yang saya nak buat, dia akan buat kalau terjadi pada saya sendiri. Betul. Ya. Kisah gangguan yang dialami, yang melibatkan adik-beradik ni, kadang-kadang dia membuat kita rasa risau lah. Risau kalau kalau libatkan isteri. Pernah saya share dulu beberapa pengalaman yang mana isterinya duduk rumah, suami bekerja malam. Tiba-tiba dalam rumah tu ataupun dekat luar rumah ada orang ketuk pintu. Kan, okey. Bila isterinya tengok dekat lubang, dia nampak ada orang ni diri, tapi kepalanya dekat dengan pintu macam ni. Oh, takut gila, babe. Dekat dengan pintu, dekat. So isteri dia macam tak tahulah siapa, tak buka lah. Tak so buka. Isteri dia duduk balik dekat ruang tamu, dia ketuk lagi. Kejap. Sebab kita ni kat depan, kalau kita tengok ada sign untuk no right turn to Old Upper Thomson Road. So, dari pukul 7.30 malam hingga 6 pagi. So, what do we do now?
nampaknya ada masalah. Sebenarnya tadi kita dah berada dekat betul-betul depan lah. Sebelah kiri ni adalah Old Upper Thomson Road, yang mana sepatutnya kita masuk lah untuk pergi. Sebelah kiri ni? Tunjukkan anda. Tapi tadi dia kata 7.30 dah tutup jalan ni. Saya tak tahu kenapa dia tutup. Okay, so next plan. Sebab kita dah di kawasan sini, apakah mungkin the nearest direction yang kita boleh ubah Kita ni? boleh duduk cerita seram dekat luar. Mungkin kita boleh bawa diorang pergi ke kawasan Pergi kan? Bukit Brown. Boleh U-turn Hafiz. Oh, yes. MacRitchie, Bukit Brown. Jom kita akan menghala ke Bukit Brown, MacRitchie. Okay. Kita akan buat U-turn. Dan tadi berbalik pada Dulu, kisah yang Casey share tadi. waktu kita bekerja di kawasan Caldecott dulu, dan Casey memang kerja malam dalam berbelas tahun. So tiap kali lepas Casey agak kerap ke Bukit Brown kan? Ya. Untuk buat rakaman kan? Jap. Apa kata kalau kita pergi sebelum Bukit Brown, kita singgah Mediacorp lama. Okay, on. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Dekat dia punya taxi stand yang Oh, banyak cerita seram. Banyak seram. Taxi stand dia. Ya. Dia dekat taxi stand dia ada dua. Satu taxi stand dekat radio gate, satu taxi stand dekat reception. Ada dia ada tempat kawasan dekat Mediacorp Asyik lama tiba ni. berbisik pula. Tak, tiba aku segan. Di kawasan dekat dengan Caldecott ni, dia ada banyak gate. Dia ada TV gate, dia ada radio gate, dan dia ada apa lagi gate? Ada Old Main Gate. Old Main Gate. Old Main Gate tu dia dekat belakang sekali tau. Kan belakang sekali. Dan tempat tu sebenarnya saya hanya discover beberapa tahun sebelum kita berpindah ke tempat yang lokasi barulah. Jadi tempat tu waktu malam, dia macam tak ada orang nak pergi sana. Dan security guard yang saya rasa bertugas di sana pun, kalau boleh dia nak minta tak nak kerja sana. Betul. Dia gelap dan you akan terasa sesuatu aura, Seramkan tempat dia kan? satu aura yang berbeza. So okey, jom kita akan ajak awak ke tempat kerja lama kami berdua, iaitu di di kawasan Caldecott. Caldecott ini ada panggil Old Mediacorp lah. Caldecott. Tempat kronik. Tempat tu tempat yang lagi dikenang. Tempat tu memang kita sayang sangat sebab yalah tempat kita membesar kan, tempat kita jadi kita akan jalan sana makan waktu remaja. Ada beberapa cerita-cerita yang kawan-kawan kita yang pernah datang ke Mediacorp pernah share. Apakah antara cerita yang pernah Casey dengar kalau kawasan old di Caldecott? Abang security guard. Bukan Cisco, dia Ethos atau Cisco lah. One of them pernah cakap dengan saya, dia pernah ternampak ada seorang wanita ni duduk dekat taxi stand. Taxi stand ni bukan taxi stand reception, taxi stand di Radio Gate. Radio Gate. Sebab nanti kita tak tahu kalau masih lagi ada taxi stand Radio Gate ni dia ada sedikit macam shelter dia kecil sekali dan bangku dia tu kecil. Bangku dia panjang bench begitu dan agak pendek. Tak panjang lah, jadi mungkin boleh muat 2-3 orang sahaja. Jadi bayangkan kalau awak duduk sebelah kiri ni, orang yang duduk sebelah awak tu tak jauh dari awak sebenarnya. Dia dekat aja. Jadi kita akan tunjuk pada awak nanti apakah bench ataupun tempat duduk yang Casey maksudkan nanti, kalau masih lagi ada. Sebab kali terakhir saya pergi ni adalah waktu siang hari. Waktu siang hari pun bila kita pergi tu dah nampak seram. Sebab tempat tu kalau awak tengok, rumput-rumput pun dah mula panjang, dah tak terurus lagi. Betul. Sebab pagar semuanya telah pun dikunci. Tempat tu besar sangat. Dan sampai hari ini antara perkara yang saya terkilan adalah bila official date untuk kita mula berpindah kan dari bangunan lama ke bangunan baru kita kan. Waktu tu saya melahirkan Luth Hayan. So saya masih lagi tak dapat, I was not in that process untuk berpindah. Dan saya sampai sekarang saya belum clear lagi locker saya. Dalam situ ada bank duit saya. Locker mana? Locker radio lah. Radio lama? Radio. Mana barang-barang aku? Nak masuk dalam? No, tak apa. Ambil Terima barang kasih. Saya kata orang tu saya wakaf. Kau jangan kacau aku sudah. Siapa yang tinggal barang tempat-tempat macam tu? Barang siapa? Dia akan kenal tau owner dia siapa. Tak kelakar dia. Nanti dia datang, Assalamualaikum. Awak tak kelakar lah awak. Awak lupa bayar duit awak. Diamlah. Ada gambar air tak duit tu? Betul? Adalah. Asal boleh tertinggal? Dah, sudahlah. Tu kan benar-benar sibuk. Tak tinggal. Awak baik-baik tau. Apa?
Awak jangan buat beza sangat. Kalau I tahu, awak tak ceritakan pada you. Kita dah tukar sikit Sekarang on the way pergi ke Caldecott Hill, Andrew Road. Tempat lama kita bertugas. Tempat ni Dia bukan by the way, ada macam apa tak? apa? Dia macam fight. Dia tak macam like this thing yang ada all receipts. Oh, okay. Ada macam contacts, name cards. Ya. Okey, kita akan pergi ke sana, Andrew Road. Mediacorp lama yang bangunan tu dia panggil bangunan tinggal. Dah terbiar gitulah. Bangunan tinggal. Bangunan tinggal Dan kemudian kita selepas Mediacorp kita pusing, kita turun, kita jalan dekat belakang Kita jalan? Tak, kita drive lah. Oh, okey. Panik. Terperanjat berlaku. Sebab rancangan lain, tukar lain. Ni dah kerekan pivot of plan ni tau. Dia berangkat, kita jalan. Kita jalan. akan memandu dekat belakang Omar Salma. Omar Salma. Meja Omar Salma. Situ adalah tempat stable kuda. Kemudian kita masuk Gymkhana Road. Masjid Omar Salma. Gymkhana Road. Kemudian kita akan lalu. Gymkhana Road. Selepas Gymkhana Road kita akan keluar melalui Jalan Mount Pleasant. Okey, kawan-kawan yang Juga kubur Cina. Gymkhana Road. Okey. Gymkhana Mount Pleasant ada kubur Cina Bukit Brown tu lah. Okey, I ada cerita. So kawan-kawan yang mungkin tak well versed dengan kawasan Caldecott, awak tak kenal dengan Gymkhana Road. So Gymkhana Road is our code untuk nak shortcut. Jadi hanya betul-betul staff-staff yang lama ataupun staff-staff yang season, especially yang kerja odd hour shift, kita akan kena dengan Gymkhana Road sebab kita nak potong jalan. Macam contoh kita nak makan kat Adam Road ke kita dari mana-manalah nak balik kerja balik kan. Shortcut, kita akan cakap dengan taxi driver. Waktu tu tak banyak Grab, so kita akan beritahu taxi driver kita go cut to Gymkhana Road sebab lagi murah. Kat Gymkhana Road, dan orang akan tengok kita suspiciously tahu macam sebab Gymkhana Road ni gelap. Tapi dalam Gymkhana Road tu ada rumah-rumah orang kaya, Rumah kolonial yang besar sangat. Yes. Dan you kata fikir rumah ni adalah besar, luas tapi gelap. Dan awak akan nampak di tempat tu, kalau kita nampak nantilah tempat tu, rumah tu besar dan gelap, dan awak akan nampak 1-2 bilik je yang ada lampu. Berani betul tuan rumah. Jadi ni kita dalam perjalanan nak ke sana lah. Okey, tadi saya ada cerita pada Fiza. Saya nak sambung sikit tentang yang dia ketuk pintu. Isterinya seorang kat rumah. Isterinya tengok lubang pintu. Habis nampak orang macam tunduk depan that peephole tu. Macam tunduk gitu. Lepas tu dia tengok lubang, siapa ni? Tak kenal, memang tak buka pintu. Dia duduk balik, yang saya ingat dia ketuk lagi. Dan orang tu duduk, dan bayangkan orang tu main ketuk pintu daripada malam, dan dalam masa nak dekat mungkin saya ingat 1 atau 2 jam lah kat depan pintu. Persoalan dia, kenapa isteri dia ni duduk diam-diam tak pakai telefon polis? Telefon polis lah. Mungkin kalau polis datang dia lari kan. Dia pun tahu 1-2 jam saya mungkin 1 jam. Tapi dia tahu suami lah. Tak boleh call suami dia bertugas. Alkohol je. Dan ini berlaku ketika bukan zaman-zaman handphone. Gila babe. Bukan zaman-zaman handphone, I call lah office suami. Aku call HR dia. Kalau dia, I don't care. Okay, kalau bayangkan. No, seriously. Kalau Hafiz, kalau let's say Jun nampak macam tu kepala depan pintu, dia call office. Dia call macam tak dapat call. Will you come back home? Kan? Because you don't know whether dia gitu what ke. if hari tu Hafiz memang tak kerja, off, tapi dia cakap dengan isteri dia pergi kerja. Habis lah. Itu dah tak boleh itu dah masuk rancangan girlfriend. Itu kau tunggu untuk hari Jumaat rahsia. Itu kau tunggu. Tapi kalau let's say lah kalau I see a man outside that door you kan fikir 2 perkara. Mungkin dia seram. Mungkin dia menakutkan sebab penjenayah. So takkan nak diam je. Kalau what if that time, that masa untuk nak cuba nak buka pintu. Ada orang dalam ketakutan tu, dia tak tahu nak buat apa tau. Call. Dia macam lost. Hello police. Ataupun call suami balik rumah sekarang. Bang balik rumah. Tak boleh yang abang dah tengah laut. Ataupun kalau suami awak pilot macam mana nak call? Dah lah, tolonglah masuk cerita pilot pula. Tadi cakap mesti kuis tak kerja. Kalau suami saya pilot, kat rumah saya ada 4 pembantu rumah. Gitu. Kau ada 4 pembantu rumah Okey, so kita nak pergi ke ni sekarang kalau anda lihat kat depan ni, ini adalah Thomson Road. Sini semua dah Thomson Meriah Road. Ni Ini tempat kedai makan banyak sini. Dulu sini ada The Prata, apa ni panggil? Prata House. Prata House. Famous ni, banyak orang ni. Prata kat sini. Oh, motor dia benuh sini Hmm. Wow. Tapi itulah kat Singapura ni kan,
pilihan makanan halal dia Dekat sini sikit. banyak. Ya. Cuma kelompok dia kebanyakan dekat satu tempat. Macam Arab Street, Geylang, Tak ada, satu bukan kelompok. satu tempat lah, macam Bedok. tempat-tempat tertentu. Macam kawasan sini kalau awak tengok tadi kan, contohnya tadi yang baru kita lalu tu, makanan halal situ ada 2 saja restoran. Satu adalah tempat Prata House tu, satu lagi adalah makanan western. Yang lain tak halal. Tak halal. Ya. Dan Ni mana ni Kisi? Ini dia panggil apa ni dia Oh, panggil? dekat kawasan Marymount Ini Marymount. So sebelah ni Bishan. Oh, Bishan. Sebelah kiri Bishan. Rindu juga Bishan. Dulu kita kalau kerja dekat Okay, ni- Caldecott. Sekejap saya nak kena cakap dengan abang Abang Hafiz Fizo, kena kiri Okey. Sebab kita nak kena tak apa di sini boleh. This lane boleh. Nanti kat luar tu nampak arrow Bradle tu. Turun Bradle. Kalau naik flyover akan terlajak masuk Loni Road, Loni Highway. Lembut-lembut saya cakap terima kasih Abang Hafiz Hafiz ya. Hafizo. Ya. Apa tadi cakap? Pasal Bishan. Yes. I rindu dengan Caldecott sebab Caldecott ni kalau dekat The Old Mediacorp, Caldecott ni dia macam kawasan pertengahan tau, very central. Mana-mana nak pergi dekat. Nak pergi Orchard sekejap untuk lunch dekat, nak makan kat Arab Street pun dekat, nak makan Bishan dekat, makan Toa Payoh dekat, makan Adam Road dekat. Mana-mana dekat lah. Mana-mana ranca. Mana-mana. Ranca berdosa. Aku tu. Tak, Why ini is everyone doing it? Ini kan TikTok viral. Satu abang ni dia gunakan perkataan mana-mana ranca. Sini ranca, di sana ranca, berdosa. Saya tak tahu. Benda ni audio ni diguna pakai banyak kali. Mana-mana ranca, di Tu sini ranca, patutlah. di sana I ranca, nampak kat berdosa. Instagram kadang-kadang orang letak caption ni rancak-rancak berdosa. Aku macam tak faham. Sorry lah, ada lama tutup TikTok, penat edit video. Penat buat konten, tak tengok konten tu. Alamak. Okey, nanti tu video Di tu. sini ranca, di sana ranca, mana-mana ranca, berdosa. Suka awak macam gini. Dia memang suka ni mental ni. Apa mental yang cakap tu abang okey abang lah, mungkin bagi saya ni. Taklah cakap dia suka dia macam dia kalau cakap rancak macam berdosa. Wah. Dengan kepala-kepala. Okay, kita nak menghampiri sekarang, nak pergi ke Bradle. Kemudian akan sampai Andrew Road, saudara. Andrew Road dah. Yes. Jadi dekat ada rumah, nampak rumah orang kaya ni. Mana tu? Tu nampak rumah dia sunyi senyap. Kenapa orang kaya rumah besar, lampu dia pelokit buka lampu kita yang tengah flat tidur malam kadang-kadang satu rumah berlampu. Sebab kita punya rumah 5 bilik je. Rumah ada banyak bilik. Ni Mami cakap banyak bilik. Yelah, tapi banyak duit apa. Yelah, quite true lah. But I don't know. Masing-masing lah kan. Buka lampu. Kadang-kadang dia setakat buka lampu macam dekat dia punya front porch je. Sih. Lampu ruang tamu gelap. Semua Kan? gelap. Itu orang kaya dia succeed sebab dia tak percaya hantu. Tapi tak boleh, kita orang Islam kan, kita memang wajib percaya jin tu wujud. Jin tu aka hantu. Makhluk halus ni memang wujud. Itu dikatakan oleh ustaz lah ya. Jadi sekarang kita menghala. Ini dekat depan ni adalah hospital, saudara. Mount Alvernia. Mount Alvernia Hospital. Ya. Mount Alvernia. Dan selepas Mount Alvernia kita akan pass by sebuah rumah. Ini kalau saya cakap, isteri saya mesti nak cakap. Apa? Sebuah rumah banglo yang asyik tukar orang je. Dengar-dengar cerita rumah banglo ni berantu. Saya tak tahu yang apa ceritanya. Kat depan ingat tak? Asyik renovate, nanti ada orang tinggal, beberapa bulan tukar orang. Orang kaya ni Nanti cakap pasal rumah banglo ni lah, cakap orang kaya pula. Orang nak pass by ni. Pasal orang banglo tu kan orang kaya. Yelah. Habis cakap orang kaya mana? Tak tahu tak rumah banglo asyik tukar orang? Cakap pasal orang kaya ni lah. Okey. Pasal orang kaya ni, I cakap dia banyak duit. Dan the house is perfect tau. Dia akan runtuhkan balik untuk bina balik barang-barang tertentu. Dia ni Kita tunjuk banglo awak. ni sebelah tak tahu masih ada ataupun dah dirobohkan. Mari kita tengok. Jangan terus Fiz. Terus. Ni rumah ni. Ni dia dah buat baru. Tak boleh nampak awak, cannot see. Cantik lah rumah dia. Ni dia orang ni. Dia terus ya. Lepas bus stop But baru actually quite a number of houses here dia tukar-tukar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
And now you cannot see so clear sebab mereka tanam pokok-pokok sekeliling dah lah rumah banglo. Habis rumah kau keliling dengan pokok. Dulu tu sangat tak dulu okay, sebab I tak ke sini dah bertahun kan. Okay, kejap. Sorry. Nak kena cut. Ini kita dah masuk Andrew Road. Kita akan pergi ke kawasan ni rumah dia. TV Ni Gate. sebelah kiri. Ni rumah ni, nampak? Sebelah kiri. Okay, awak tunjuk tak? Ni sebelah kiri. Ni tak tahu lah rumah apa ni. Kita Ada orang tak tinggal? Tak ada. Ada tak orang tinggal? Tak ada. Tutup lampu. Ini rumah dia. Buka tingkap. Dah berapa lama kosong rumah ni? Jalan. Muka serius nampak. Buka lampu. Okey, kita nak masuk. Oh ni? Jalan terus. Okey. Ni ada orang tinggal. Jalan terus. Betul. Dah tutup. Lemak. Nampak kat luar je lah. Ke sebelah kiri. Kiri radio gate dulu Kita pergi radio gate dulu. Kita pergi radio gate baru kita putar sekitar. Dah tutup Tak boleh masuk Itu dulu boleh masuk Dulu masuk. Oh, I think they have taken down also all the logos and all. Memang dah Sebab lama kita tak ada. sebelah kanan ni adalah Caldecott, adalah the old Mediacorp. Ni adalah Mediacorp Caldecott. Korang tengok kat luar ni. Tempat ni memang legend. Saya buka sini. Tempat ni kaya dengan sejarah. Boleh tukar kamera kat Tempat ni adalah the real broadcasting area. Tempat yang menempatkan segala radio Singapura. Semua dah overgrown dah. Televisyen Singapura di sini tempatnya. Ini taxi stand yang dikatakan ... Ini tak stand dia. Boleh stop sini sekejap? Tempat ni lah. Stop sekejap tak payah. Tunggu. Tempat ni saya kalau balik kerja lewat malam kan dulu kan, tunggu bapak saya. Jom, kita keluar sekejap. Hopefully tak tegak. Apa pergi seorang-seorang? Boleh tu tak? Tekan tu. Jom, Fizao. Tak apa pergi seorang. Awak tengok sendiri. Jom, Fizao. Hujan lah. Okay guys. Saya kena pakai mask sekejap. Pakai mask ke sini? Pakai mask. Pegang sekejap. Mana-mana rancak. Nak pergi mana? Hopefully tak putus Dia punya network. Nanti check Jika kalau putus bilang Kalau ada punya network putus bilang. Okay guys. Ingat ni mana kita seram dia berada tau. di Start kan? Okay, tak apa, kat sini sudah. Sini okey ya? Okay. So inilah kawasan. Awak tengok. Nampak tak? Dulu sini ini radio gate dia panggil. Taxi stand yang guard nampak ada orang duduk malam-malam. Sini. Nampak? Okey. Kita nak pergi jalan belakang. Kita tunjukkan ni, nampak semua dia dah overgrown kat sini. So sini nampak tu ada radio gate. Radio gate. Sini kalau orang radio drive nak pergi kerja selalu masuk sini lah. Masuk sini dan park dekat dalam. So actually ni bukan taxi stand, ini tempat drop off point aja, tapi dah dijadikan taxi stand satu ketika dululah. Okey, sana tu yang tu dah buka. Sekejap saya zoom this one. Kalau masuk dalam, ini dia panggil TV gate. This is TV gate. The other side yang tadi kita lalu yang dia dah tutup blok tu dipanggil reception. Okey, jom. Saya tak boleh jalan jauh sebab network saya nanti terputus. Okey. Jom. Jom kita pergi lalu. Kenapa awak kongsi kat luar tadi? Oh, tak ada, tunjuk je. Tu ni radio gate. Habis zoom kat radio ni tu. Okey. Kita nak U-turn sekarang. Belakang sini bukan tempat yang dekat other gate? Tak, kita kena jalan sini. Oh, yang tu. Okey. So tempat ni lah tempat kalau dulu saya habis kerja lewat malam, tunggu kat sini bapak saya datang. Bapak saya. Stop jap. Buka tingkap. Apa bisa tadi nak cerita? Tunggu bapak kat sini. Bapak dekat sini. Di sini lah tempatnya.
Akan tunggu bapak saya untuk jemput saya pulang. Tapi dulu okeylah sebab ada security guard kan. Ada security guard. Jom kita bergerak. Ada security guard yang akan dekat sini. So tiap malam mesti ada 1 ke 2 abang security. Sebab kadang-kadang sebab kita dah tu tak ada tap-tap semua tau waktu buat jam dekat sini. Jadi abang security pun dah kenal kita sangat kan. Keluar masuk pun senang. Keluar masuk pun senang Ini sebab TV gate sini. TV Gates ya. Tempat ni jarang orang keluar sebab di sini tidak ada tempat Security. untuk apa tu tak ada. Tak ada tempat untuk berhenti like basically tak ada taxi stand kan. So di sinilah mereka akan pergi ke main reception. Turun So awak tak akan nampak main reception sebab macam dekat atas Sikit. tempat ni telah pun terhadang. So all the way face, all the way. Seleko sini, park tepi Seleko ni, dekat this gate. Park sini. Ini adalah main reception. Jadi awak tak boleh nampak lagi di bahagian atas sebab tempat ni dah terhadang. Kalau tidak dia ada seliku untuk naik atas sedikit. So guys, Dia gelap lah awak. biar memang nak tunjuk nanti dia akan auto adjust. Nampak sikit. So guys, this is the reception counter area. Saya nak keluar tapi itulah nanti network dia sekejap awak pegang sini, saya keluar di other side. Pegang pegang sekejap Tak apa. Tak tutup pintu. Pintu bis. Nanti serangga masuk. Okay guys, ini adalah reception Mediacorp lama. Awak tengok kawasan ni. Bangunan ni boleh jadi thumbnail untuk filem seram dekat sini pun kalau dari sini, kalau awak tengok kan, selalunya taksi masuk sini dia akan drive masuk all the way sampai dekat dalam sini, dia akan tunggulah taksi akan park kat situ. So ada beberapa kisah yang pernah dikongsi oleh beberapa orang teman yang mana mereka bila berada dekat reception depan ni, mereka ada kadang-kadang ada terbau sesuatu ataupun ada terdengar sesuatu lah. Nanti akan saya sambung lah. Ini kalau saya cerita ni, isteri saya, awak jangan cerita pasal tempat ni kalau awak ada kat sini. Nanti dalam perjalanan saya akan share. So this is the area. Nampak tak? Di semua rumah orang kaya. Orang kaya semua. Tapi kau tengok, relax je, chill rumah gelap. Dia punya main Kita nak masuk. reception itu kan dah ambil. Tak lagi. So kita nak share So that is cerita tak kawasan ada reception. beberapa kawan kita pernah tunggu taksi kat sini malam-malam selepas kita punya radio show. Kadang-kadang Dulu waktu zaman dulu zaman waktu-waktu sebelum ada Grab ni semua kan. Ya Allah. kalau kawan saya, kadang-kadang saya ada guest untuk malam rancangan Misteri 12. Nanti kita ada guest, saya panggil guest datang, dan ada di antara guest pernah share pengalaman bila mereka balik lebih awal sebab kadang-kadang saya stay back lepas kerja kena buat kerja lagi. So mereka pergi dekat tengah tunggu taxi stand. Please boleh drive. Mereka akan terdengar sesuatu, antaranya adalah terdengar apa ni, suara kucing. Kucing dan terbau sesuatu. Sinilah. Tak, I tengah berbual dengan artis ni. Artis tu. Artis ni sebab saya tak nak cakap nama dia, dah sangat popular. Yang saya nak usahakan untuk persembahan conference pada hari Rabu akan datang. Jadi inilah kerja kita sebenarnya. Sebab orang cakap, Fiza bagus kerja malam, Fiza kerja tu tengah-tengah tak buat apa-apa. Kita sebenarnya petang tu banyak kerja yang kita buat, lighting, kita nak cari lalu artis. jam betul. Kita Okay. nak lalu dekat kawasan Old Main Gate, jalan Old belakang. Main Gate, yes. Ini nama dia Old Main Gate, macam selalu pergi kan, orang OMG. pergi kan, orang jarang pergi. OMG, yes. Dan dekat belakang Old Main ni, Gate, yeah. Old Main Gate ni, kita akan lalu dekat wardrobe. Wardrobe antara tempat seram di Mediacorp lama ni adalah wardrobe area. Wardrobe area ni belakangnya adalah tempat bangunan-bangunan lama yang digunakan untuk shoot drama-drama lama.
Seperti growing up kan, dulu So tempat ni dia lebih lagi menyeramkan dari biasa sebab dia akan lull Sini period. Dia kalau kosong tu, dia kosong lama sekali. Dan tempat dia betul-betul menyerupai macam ruang tamu, tempat tinggal, jalan raya. Kita pernah ke sana Wak, untuk buat photoshoot. Dan tempat dia memang betul cantik sangat sebenarnya. Menyerupai kampung. Dia awak bayangkan kalau tak ada shoot. Tempat tu memang bukan terbengkalai tapi kosong lah, tak ada orang. So kau tengok sepanjang-panjang tepi ni nampak pagar ni, this are all the way adalah bahagian belakang Mediacorp, iaitu wardrobe area. Kemudian depan tu Old Main Gate, nampak tak ada satu pagar kat depan. Ini dipanggil Gate C lah ataupun Old Main Gate OMG. Sini Old Main Gate. Okey, mungkin awak tanya kalau orang ada reception gate, orang ada apa tu? Radio gate, kenapa orang park sini kan? Di sini sebab kita ada parking yang terhad dekat Mediacorp. Jadi mereka yang datang lambat sebagainya, mereka terpaksa untuk park kat belakang sini. Jadi tak jalan atas. Ini gate C gate D lagi Taklah, dia 3 dia. 3 lah. Radio, TV, Old Main Gate. Tak nak berhenti sini jap. Tak nak bagi jingkanan lagi. Okey. So ini kita pusing balik, belok kiri. Ini belakang adalah tempat kawasan studio. Studio dulu kita pernah bagi studio belakang ni kan. Ada kawan kita Azmi Sempoy masuk Once to be a Millionaire. Ingat tak? Yang kita datang untuk support. Habis dia rakaman show dia tak habis. Tak pernah pergi. Sampai pukul 1 pagi. Ada. Tak pernah pergi. Tak pernah Tak pernah pergi. Kita kena datang support apa. Punya penat. Is it tak nak support kot? Asal you support tak support Bukan Once to be a Millionaire. Sorry. Is it Once to be a Millionaire ataupun satu rancangan game show lah. It's a game show. Tak ingat. Lama dulu. And I should know because I'm very close Sempoy. Siapa? Ada satu game show. Dia represent Konon Station kat dalam sini. Kita ni cantiknya rumah ni, ya nak Allah. pusing balik. Kejap stop jap. Cantiknya rumah ni. Tukar. Cantik kan rumah orang, nampak? 24 cantik. Cantik betul. Macam dia lah hotel. Wow. Kaya. Macam resort kan? Macam Okey. cantik gila. Ya Allah. Kan. Tapi Wow. cantik rumah dia. Berapa harga rumahnya kak? Nanti untuk tengoklah. Actually I ada surprise untuk you. Gitu Okey. tau. I ada dollar house. Oh, sini ada rumah kosong. Ni rumah kosong. Rumah tak apa, dah terlepas. Tak apa. Tadi kalau korang jalan, korang tengok daripada kamera ni boleh check sebelah kanan. Rumah ni dah lama kosong. Sampai sekarang. The only house yang tidak direnovasi. Dia macam rumah kampung tu. Dekat sini. Tak perasan kan? Tak. Saya pernah pergi kawasan. Mungkin kena rumah pergi lebih awal lagi lah. Kali tu dapat melihat betul-betul rumah ni. Di kawasan Caldecott ni adalah antara rumah yang paling lawa kat sini. Okay, turun bawah all the way turun slope. So sebab kita ni atas bukit kan. Caldecott atas bukit kan. Jadi bila awak dalam Mediacorp ni kadang-kadang awak naik tangga dekat 2, dekat 3, awak boleh nampak rumah-rumah kat sini. Masya-Allah, ada yang betul gah lah. Tak tutup. Buka. Sorry. Okay. So ini kita tak payah tunjuk muka kita sebab kita pun belum lagi nak bercerita tentang cerita-cerita yang kita nak share. So kita tengok ke depan. Lampu boleh off dulu untuk feel sikit. So sekarang ini kita dalam perjalanan nak pergi ke Masjid Omar Salma. Kawasan Masjid Omar Salma. Ataupun dekat belakang ni apa nama dia road kan? Dekat depan tu ada kalau waktu awal hari kan, saya suka Omar Salma ni. Masjid Omar Salma ni sebab masjid dia tenang sangat. Dia dekat dengan stable kuda. Dengan tempat, so kadang-kadang kalau awak beruntung lepas solat ke apa ke, bila awak just go down a bit of the road, a bit down the road kan, awak akan nampak ada joki yang akan naik kuda, ada orang yang akan latih tunggang kuda kat situ. Tempat ni nampak very very calm sebab tak ada banyak kenderaan, tak ada banyak ramai orang, dan masjid dia memang atas bukit atas bukit. Dan belakang tu biasalah hutan. Hutan, semak-semak. Saya suka dengan Masjid Omar Salma. Nampak Dekat tenang sini sangat. ada satu rumah, saya tak tunjuk rumah mana. Rumah ni dulu pernah masuk dalam surat khabar, ada kes pembunuhan. Sini ke? Satu rumah tu dibunuh. Bukan sana, kat luar. Sini depan ni sebelah. Dah lepas dah. Saya buat research, tiba-tiba kes pembunuhan kat Singapura pada tahun saya rasa 80-an kalau tak salah. 90-an awal 90-an. Macam tu lah, awal 90-an. Dan rumah tu ada orang kaya ni dibunuh.
Rompak satu rompakan kalau tak silap saya. Oh, yang agak besar ya. Itu dalam Crime Watch keluar kan? Yes. Okey, ni depan ni kita belok kanan. Masuk jalan dia panggil Jalan Masyur. Jalan Masyur. Jalan dia agak sempit. Awak tengok jalan dia sempit gini tapi dia two way traffic. Kalau tengok nampak sempit Dia banyak gini. poket kat tepi kiri. Two way traffic. Ini rumah orang kaya lagi. Rumah dia sebelah dengan longkang. Kaya orang-orang ni Mana dapat duit? Okey. Sebelah ni kita nak masuk. Ini adalah stable kuda. These are all the stable kuda. Kita nak bawa anda ni dulu. Sekarang ni tengok dah ada tempat kuda punya lari kawasan ni. Tak tahu lah apa dia panggil. Lazimnya malam-malam gini kuda pun dah dimasukkan dekat dalam stable. Okey. Jalan depan. Nanti kat depan ni kita ada masjid. Antara masjid yang ada feel zaman-zaman macam kampung. Masjid Omar Salma. Ini kalau nampak lalang-lalang tinggi ni, all this lalang ni, belakang ni adalah kuda yang tengah rest dalam stable. Ada kuda, nampak? Ada kuda kan? Kat dalam tepi sebelah kanan sebelah kanan adalah lalang-lalang ni. Ini untuk block the view lah, supaya kuda ni tak takut terperanjat dengan trafik yang lalu. Okey. Ni belok kanan, nampak tak ada papan tanda tu, Masjid Omar Salma. Sekarang pukul berapa? Okey, Pukul 10 malam. 10 malam. Ya. Masjid masih ada orang ni. Inilah lepas isyak agaknya orang duduk. Ni atas inilah laluan Masjid Omar Salma, saudara. Sebab kadang-kadang di sini pemandu-pemandu yang berehat seketika untuk tunaikan solat ataupun fardu isyak. Lepas tu mereka beristirahat sekejap, mungkin makan dan sebagainya. Ni masjid mempunyai feel kampung lah kira. Dan dah ada pagar sekarang ni atas lagi. Oh, pagar ni baru Selalu dulu masjid Previously tak ada pagar langsung. Tak ada pagar. So sekarang ni dia punya entrances more secure lah. Korang tengok kan, nampak Masjid Omar Salma ni. So ni Hafiz boleh naik, lepas tu reverse lah. Reverse kat belakang. Naik, reverse. Oh. Boleh, tak kisah. Mana-mana lah yang Hafiz okey. Actually that means you tak boleh masuk sembarang lah kira-kira Dulu tak ada pagar. Tak ada pagar. I think peruntukan Security untuk lah. Keselamatan lah. Ya. Dulu kita boleh masuk Tapi tak boleh pergi aja. sana. Nak tunjukkan front view of the masjid. Tak masuk sini. 3 pointer sini boleh tak boleh? Boleh tak 3 pointer? Kalau tak boleh tak apalah. Okey, Hafiz sekejap. Okay. So inilah dia pekarangan saya keluarkan ni. Masjid Omar Salma. Ada lihat ni, dulu tak ada pagar ni semua. Saya pernah datang ni, saya pernah tunjuk, ada yang pernah tonton. Bila datang saya boleh park kat dalam tu, dan belakang ni awak tengok belakang masjid ni adalah hutan lah, kawasan hutan. Masjid ni memang mempunyai ciri-ciri ala-ala kampung tau. Ini antara masjid yang ada ciri-ciri ala kampung. Masjid Omar Salma, Masjid Pendapatan Melayu Sembawang, Masjid Hang Jebat, Masjid tentera dekat kawasan dekat mana Lim Chu Kang macam tu lah. Okey, jom.
Turun bawah. Kita akan pergi ke Gymkhana Road dan Mount Pleasant. Dan kita akan akhiri trip kita sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Saudara, berikut ini tempat yang saya nak pergi ni pernah berlaku beberapa pengalaman, iaitu jalan Mount Pleasant. Ini dekat Mount Pleasant kita nak pergi melalui Gymkhana Road. So belok kanan. Okey, dekat sini laluan dia tetap lorong dia kecil tapi dia memang two way traffic. Kalau anda tengok sini pernah ada beberapa pengalaman yang pernah saya share ketika saya mengendalikan rancangan seram dekat radio, yang mana ada yang pernah drive dekat sini. Sebelum tu tempat dia tak macam ni jalan dia lebih sempit lah. Ini pun dah luas sikit, lebih sempit lagi. Depan tu dah sempit lah, nanti kat depan tu. Sini dia pernah relax dengan kawan dia dekat sini. Dan bila anda tengok sebelah, boleh kita tukar kamera kan, sini kan, tengok kat luar ni, sebelah luar sini tempat ni agak sunyi dan sepi. So dia pernah chill dengan member dia. Dia park kat tepi. Ini macam ada seleko tau. So dekat seleko tu dia pernah park. Dan dia pernah, dulu ni semua tak ada all this power grid, apa tak tahu lah, power station ni semua tak ada. Nampak ni anak-anak pokok yang ditanam. So dia pernah duduk sini dan pernah terlihat sesuatu lah yang berlari-lari dekat kawasan ni. Mungkin dia nampak anjing lah So kat depan ni, kita tengok depan. Dekat depan ni sekarang adalah nak masuk Gymkhana Road yang Fiza katakan tadi, rumah-rumah kolonial, yang mana kawasan ni adalah sunyi sepi kan, tapi tetap ada orang tinggal, rumahnya gelap dan sunyi. Kita nak masuk Mount Pleasant sini Mount Pleasant. Okey, ni semua rumah-rumah orang kaya lah ni. Enter at your own risk. Laluan dalam ni adalah kubur sebab tu dia kata enter at your own risk. You can go in lah. Tengok, kalau korang tengok, boleh buka tingkap. Buka tingkap pula. Boleh tukar double kamera tak? Boleh. Jalan Hafiz, jalan. So korang lihat kat luar ni kan? Nampak rumah orang kaya. Tak tahu ni tak rasa ada orang tinggal. Sebab macam gelap je. Ada kereta dalam. Kau tengok rumah dia gelap gini. Kau tengok rumah gelap gini. Okay. Kalau sampai dekat Gymkhana punya junction tu, boleh stop sekejap. Kita nak tunjukkan tengok rumah ni. Kau tengok betapa gelap ni. Macam mana? Macam mana apa? Sebab tu orang-orang kita tak suka tinggal rumah gini. Bukan tak nak, bukan tak boleh, takut. Okey, tengok ni. Nampak rumah. Kencang rumah. Okey, ni lawa sikit lah. Ni Mount Pleasant Road, nampak? Mount Pleasant kan? Mount Pleasant lah, tengok rumah orang tu. Okey, dekat depan tu, kalau belok ke sebelah kiri, ni tak boleh lah, nanti saya tak kasih. Kat ni tak ada kereta, boleh stop kejap. Tak apa, kalau belok sebelah kiri, tu kan Gymkhana. Nampak tak? Ni, this is actually a road. Kereta boleh masuk sini. Depan tu adalah pathway masuk dalam, semua kubur Cina. Semua kubur Cina. Masuk kanan lah. Itu kan Gymkhana. Tak, kita nak pergi ke kiri untuk Mount Pleasant. This whole stretch is Mount Pleasant lah. Kat sini. Okey. Sana. Nak ke kiri lah, ke kiri. Dan kita terus exit. Yes, Mount Pleasant Road. Okey. Flash kat tepi. Kereta. Jalan ni tak panjang pun.
About maybe 1 kilometer lah gitu. Ni rumah-rumah orang kaya ni. Ni lampu terang sikit. Macam ni lah, betul. Hafiz mesti ada cerita. Pasal dulu Hafiz asal daripada sini. Hafiz? Polis Academy Oh, tempat baru. PA Okay, kita switch kamera boleh? Ni rumah orang sebelah kiri kanan Awak nak tinggal rumah gini? Tengok. Seram kan? Habis awak nak tinggal rumah gini habis? Tinggal rumah gini okey, satu hal. Yang tak okeynya bila tengah kerja isteri call suruh balik. Okey, kita dah sampai di penghujung Mount Pleasant. Sebelah kanan adalah Old Police Academy. Sebelah kanan Old Police Academy, tempat latihan abang-abang polis. Sebelah kiri adalah Singapore Polo Club. Yes, Singapore Polo Club. So kita akan buka lampu, kita nak tutup tirai. So guys, terima kasih pada yang menonton Malam Seram special episode ni. Kita berkongsi perjalanan kita dekat Singapura, bawa anda ronda-ronda pusing, pergi tempat seram. Kita pergi mana tadi? Nak pergi Thomson, tapi tutup. Dia ada opening hour sekarang. Kemudian kita pergi ke Mediacorp Lama, Andrew Road, dan ke Mount Pleasant. Jangan lupa untuk terus share kalau awak tonton live di Facebook, untuk share, tinggalkan komen manakala lagi tempat yang awak nak kita ajak awak, bukan untuk episod minggu depan ke, tapi untuk akan datang lah bila masa kita tak dekat studio kan. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Terima kasih yang telah pun dengar kisah bercerita tadi, manakah lokasi yang dibawa kita. So kita akan akhiri live kita sekarang ni. So terima kasih untuk yang telah pun tengah komen, telah pun like. Kalau dekat Facebook tu tengah tonton ni, come over to YouTube dan tekan butang subscribe. Ada yang mungkin adalah follow Casey dari channel lain. Kalau awak nak tengok konten lebih macam gini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, sebab saya juga ada konten yang berbeza, bukan saja malam sana pagi hari special macam ni ataupun di studio kami, tapi saya juga ada temu bual dengan para selebriti setiap Rabu. Saya ada konten makanan setiap hari Selasa. Saya ada perkongsian rahsia dan topik-topik pada hari Isnin dan juga hari Jumaat. Dan jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe dan ataupun lihat video-video ataupun temu bual yang lama-lama sebelum ini. Temu bual saya bersama dengan Nabila Razali, dengan Alif Aziz Bila Astila, semuanya dalam channel Miss Fiza di YouTube. Dan terima kasih untuk semua yang telah subscribe. Dan Alhamdulillah, saya rasa mungkin pada yang dah terus berikan sumbangan super sticker, super chat pada kali ini, nak ucapkan terima kasih. Tak sebut, kita sebab ini adalah premier kan. So kita tak dapat sebut dalam live, dalam video ni, tapi tahulah kita berterima kasih sangat dengan setiap sumbangan-sumbangan stars awak di Facebook dan juga sumbangan awak dalam bentuk super chat, super sticker. Terima kasih banyak dan jumpa lagi dalam satu lagi episod Malam Seram di pagi. Awak cakap lah. Hari. Tengok dia, penampilan kau sepenuhnya. Setiap langkah